apa yang telah cuba untuk disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Kerana tidak ada semua perkara yang dapat disampaikan secara literal di dalam Al-Quran. Dan kita akan pergi kepada contoh-contoh yang sedemikian ini. Saya akan menekankan beberapa special attributes, beberapa perkara penting yang dapat dipelajari daripada the message of the Quran. Banyak isu-isu penting, tetapi saya hanya akan menghuraikan 3 perkara atau aspek penting yang tidak jarang dijumpai di dalam mana-mana tafsir kecuali tafsir Muhammad Asad. Iaitu yang pertamanya, universal principles, prinsip yang universal. Asad percaya bahawa setiap generasi, oleh kerana Al-Quran ini ditujukan bukan hanya kepada zaman di mana Nabi dan para sahabatnya, tetapi juga sehingga ke akhir zaman. Dan kita tidak tahu berapa ribu tahunkah yang akan datang sebelumnya berlaku akhir zaman itu sendiri. Kerana itu, Al-Quran dalam setengah-setengah perkara tidak akan menetapkan hukum secara tetap dan jitu, tetapi ianya mestilah menjadi timeless, tidak bergantung kepada masa, tetapi boleh disesuaikan pada segenap masa dan segenap zaman. Dan ianya haruslah diuraikan dan diinterpretasikan, ditafsirkan menurut zaman masing-masing. Ini perkara yang penting. Ini perkara yang yang kita sebutkan di dalam, saya pernah sebutkan di dalam ucapan saya dahulu, iaitu apa yang disebutkan sebagai al-zawabit dan al-mutaghayyirat, sesuatu yang kekal, yang fix, dan sesuatu yang senantiasa berubah-ubah. Yang kekal dan fix adalah seperti solat, 5 waktu dan sebagainya, puasa di bulan Ramadan. Tetapi banyak benda lain yang berada di sekitarnya adalah merupakan perkara-perkara yang kita anggap sebagai al-mutaghayyirat, perkara yang berubah mengikut suasana dan keadaan. Contohnya, oleh kerana kita melakukan seminar ini bersesuaian dengan Institute of Islamic Banking and Finance, saya rasa contoh yang paling sesuai untuk saya ambil adalah dalam bab riba. Kerana ini adalah salah satu daripada bab juga di mana Muhammad Asad telah dikritik dengan kritikan yang tidak logik. Dikatakan ayat riba, apa yang perlu difahami adalah the exploitation of the economically weak by the strong and resourceful. Konsep riba yang diberikan oleh Al-Quran ialah penindasan oleh golongan yang berkuasa dan berharta ke atas golongan yang miskin dan tertindas. That's the entire concept, the entire framework of apa yang dikenaki oleh riba di dalam Al-Quran. Dan kita perlu tahu bahawa ayat-ayat tentang pengharaman riba adalah di antara ayat-ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW. Walaupun ayat-ayat ini adalah antara ayat-ayat yang terakhir, tetapi ayat-ayat tersebut diletakkan di dalam surah Al-Baqarah itu sendiri. Kita akan dapati ayat-ayat riba itu diletakkan dalam surah Al-Baqarah, walaupun dianya adalah antara ayat-ayat yang akhir. Dan perkara ini diriwayatkan oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, yang mengatakan bahawa hanya selang beberapa hari setelah ayat tersebut diturunkan, maka baginda Rasulullah telah wafat. Dan dinukilkan daripada Umar, contohnya Umar Al-Khattab, bahawa ayat riba ini adalah ayat yang terakhir diturunkan, sehingga kami tidak sempat untuk bertanya penjelasan daripada Nabi tentang apakah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat riba itu. Tetapi di sebaliknya ada hikmah di sebaliknya. Hikmah di sebaliknya ialah kerana seperti mana yang dihuraikan di dalam surah Ar-Rum, iaitu walaupun Allah mengecam konsep dan praktis riba ini, tetapi apa yang perlu adalah every successive Muslim generation is faced with the challenge of giving new dimensions and a fresh economic meaning to Islam. Apa yang dikehendaki adalah setiap golongan cendekiawan, para ulama, para pemikir, setiap zaman untuk berfikir dan memikirkan apakah sebenarnya konsep riba dalam transaksi yang berlaku di dalam urusan seharian mereka itu sendiri. Kerana itu kita ada orang daripada Islamic Banking and Finance, daripada INSIAF dan sebagainya yang menghadiri kuliah ini.
Dan saya harap this is a challenge for all of you to think. Jangan jadi seperti mana buku yang baru diterbitkan oleh salah seorang teman saya, Profesor Ahmad Kamil, yang baru diterbitkan, yang menceritakan tentang konsep Islamic banking yang tidak mungkin dapat mencapai maqasid syariah itu sendiri. Kerana kita gagal untuk memahami konsep asas tentang riba. Kerana kita hanya mengubah nama, menggunakan nama-nama istilah-istilah mudarabah, musyarakah dan sebagainya, tetapi kita lupa kepada prinsip asas kenapa sesuatu itu dinamakan riba. So this is a challenge. This is a challenge for the Muslim economists to think. Kerana itu pintu ijtihad senantiasa terbuka, dan kerana itu kita senantiasa mesti berfikir, dan kerana itu perkara-perkara seperti riba ini adalah perkara yang memerlukan ijtihad baru, yang memerlukan ijtihad baru. Kita tidak hanya mahu slogan Islam penyelesai masalah umat dan sebagainya, sedangkan kita masih menggarap dan mencapai bagaimanakah untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah ekonomi yang ada sekarang ini. We can live with slogan, kita boleh cakap dengan retorik dan sebagainya, but what we want is substance. Adakah kita mempunyai penyelesaian kepada masalah ekonomi itu sendiri, dan bagaimanakah kita menghadapi suasana ekonomi yang semakin gawat yang ada pada ketika ini. This is a challenge. Kerana itu Islam menetapkan setengah-setengah hukum itu as timeless, yang tidak terikat kepada zaman dan masa. Yang kedua, perkara yang kedua yang saya dapati unik di dalam tafsiran oleh Muhammad Asad ini adalah menekankan keperluan kepada ijtihad. Keperluan kepada ijtihad, iaitu setiap manusia yang beriman perlu menggunakan akal fikirannya untuk mencuba untuk mencapai pemahamannya yang baru berdasarkan ruang lingkup yang ada di sekitar beliau berada. Kerana setiap masyarakat Islam itu senantiasa akan berkembang, dan inilah yang dikehendaki di dalam masyarakat Islam itu sendiri, iaitu keupayaan untuk berijtihad dan mencari penyelesaian baru. Contoh yang paling ketara adalah tentang masalah hudud, seperti mana yang kita lihat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Apabila Allah menceritakan tentang bagaimana pencuri lelaki dan wanita itu perlu dipotong tangan, the essence of it bukan hanya sekadar untuk melaksanakan hudud. The essence of it adalah untuk menetapkan apakah the fundamental basis yang perlu ada sebelum hudud itu dilaksanakan, iaitu the fundamental law bahawa setiap manusia itu tidak akan dibebankan, melainkan dia diberikan hak yang sama, yang juga terangkum di dalamnya hak masyarakat terhadapnya. Dalam arti kata lain, setiap masyarakat Islam, setiap ahli di dalam sebuah masyarakat Islam, sama ada dia seorang yang Islam ataupun yang bukan Muslim, tetapi dia ada satu hak untuk dibela oleh masyarakat. Dalam arti kata, dia mempunyai hak untuk mendapat haknya daripada ekonomi. Kalau ekonomi ini hanya di monopoli oleh golongan yang kaya, dan kekayaan itu hanyalah daripada segelintir golongan, tetapi kemiskinan itu melebar atau merata di kalangan umat, maka hal itu menunjukkan bahawa yang perlu ditekankan adalah untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi yang ada di kalangan kedua-dua golongan ini, dan memastikan bahawa setiap ahli masyarakat mendapat haknya yang sewajarnya dalam pengagihan ekonomi yang adil. So memastikan ekonomi yang adil itu is the priority. Melaksanakan hudud itu is a lesser priority. Inilah yang harus difahami. Kalau kita melaksanakan hudud di mana masyarakat tidak mendapat keadilan ekonomi, maka apa yang berlaku adalah ketidakadilan dan kezaliman. That is the essence of apa yang cuba disampaikan. Dan perkara ini adalah perkara penting kerana kita sering bercakap soal hudud dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang perlu saya tegaskan juga, dan saya rasa sangat penting untuk difahami, adalah dari sudut gender equity. Kerana tidak ada tafsir lain yang begitu menekankan tentang gender equity daripada apa yang ditegaskan oleh tafsir Muhammad Asad, The Message of the Quran.
Saya ada banyak contoh daripada tafsir Muhammad Asad betapa beliau menekankan tentang gender equity. Tetapi saya hanya akan ambil satu contoh yang paling asas dan basic. Dan saya rasa this is the fundamental contoh di mana yang lainnya semuanya berkembang daripada idea tersebut, iaitu idea bahawa Hawa itu atau wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk lelaki, iaitu Hawa di-create daripada the ribs of Adam. Ini adalah konsep yang asas yang menyebabkan ramai manusia menganggap bahawa man is forever superior than women, dan women should be man's subordinate. So ini adalah konsep yang penting yang perlu difahami. Sedangkan konsep ini tidak pernah dinyatakan di dalam Al-Quran. Yang ada hanyalah di dalam Deuteronomy. Deuteronomy ada menyebutkan tentang the creation of Eve from Adam's rib, tetapi tidak ada di dalam Al-Quran. Apa yang diterangkan di dalam Al-Quran ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Min nafsin wahidah. Konsep satu nafs ini adalah konsep yang ditekankan oleh Muhammad Abduh di dalam Al-Manar, bahawa kedua-dua lelaki dan wanita dilahirkan daripada satu entiti, one single entity. That is apa yang dimaksudkan oleh an-nafs di situ. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dijadikan daripadanya itu, daripada nafs tersebut, zauj, pasangannya. Dia tidak menyebutkan sama ada yang jadikan itu adalah perempuan daripada lelaki atau lelaki kepada perempuan, kerana di dalam bahasa Arab zauj hanya bermaksud pasangan. It's just bermaksud pasangan. So ini adalah perkara yang penting dan asas dan pokok. Dan banyak lagi huraian-huraian yang lain dalam perkara gender equity yang ditegaskan oleh Muhammad Asad dalam tafsirnya. Contohnya seperti aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ataupun konsepnya tentang bagaimana dikatakan bahawa kecuali hamba sahaya yang dipunyai oleh tangan kanan mereka. So this concept of having sexual intercourse with your slaves or your women slaves dan sebagainya, konsep-konsep ini telah dijelaskan oleh Muhammad Asad dalam Quran, di dalam tafsirannya, dan saya tidak dapati penjelasan yang sedemikian di dalam teks-teks yang lain kecuali Al-Manar dan yang sealiran dengannya. Dan demikian juga dikatakan bahawa saya going to finish off, Abu Muslim, iaitu salah seorang ulama yang sangat bijaksana, yang kalau tak silap saya nama digelar sebagai Abu Muslim Al-Asfahani, salah seorang ulama Mu'tazilah yang sangat bijaksana, yang dikutip oleh Ar-Razi, yang mengatakan bahawa he created, is made out of his own kind, min jinsiha, yang menguatkan lagi fahaman Muhammad Abduh yang mengatakan konsep an-nafs tadi itu sendiri. So secara conclusionnya, saya ingin menegaskan bahawa apa yang dipentingkan ialah yang telah disampaikan oleh Muhammad Asad adalah tentang ruh Al-Quran itu sendiri, dan bukan perlu memahaminya secara literal. Dan itulah yang paling penting yang perlu ditegaskan, dan bagaimana Al-Quran itu fix timeless laws, ethics, rights, restrictions yang universal, yang bersifat universal. Dan juga inilah yang sebenarnya yang dikenali daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan akhir kata, apa yang cuba ditegaskan oleh Muhammad Asad adalah fikirlah, dan pemikiran dan hati budi kamu itu akan membawa kamu kepada keimanan. Guna akal fikiran melihat dan meninjau kebesaran Allah, melihat dan meninjau ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan dengan itu kamu akan menuju kepada keimanan yang sebenar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.